Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua murid ya. Sekali lagi, Waalaikumsalam. terima kasih kerana masuk kelas tepat pada masa. Dan cikgu agak bersyukurlah sebab nampak dekat 10 lebih murid dah, tak sampai 19 pun. Tapi 10 lebih murid daripada kelas potensi yang masuk dalam Google Classroom ini yang belum, cikgu sekali lagi paparkan kod dia. Okey, sila masuk ke dalam grup ini sebab cikgu akan letakkan nota lah seandainya ada sesiapa yang katanya baca buku saya tak boleh faham dan perlukan nota yang ringkas. Okey, jadi macam semalam cikgu telah menyebut mutasi jin dan juga mutasi kromosom. Maka adalah slide-slide yang ini boleh membantu anda baca, memahami dan pada masa yang sama untuk anda jawab soalan. Okay, jadi jangan bazirkan usaha inilah. Masuk Google Classroom, tekan saja baca. Okay, baca semua itu. Cikgu nak tekankan yang screen ni dulu. Cikgu lupa nak share screen lah rupanya. Sedihnya. Tak ada orang bagi tahu cikgu pun. Tapi tak apa, cikgu sedar dah. Jadi seperti yang cikgu paparkan pada screen ini sekali lagi. Sorry ya. Jadi sekali lagi dengan cepat kod ini dan pada masa yang sama tolong. Ini mungkin kali terakhir juga sebut untuk yang Google Classroom ni. Lepas ni jangan kata tak tahu. Jadi ada nota, kalau kamu tekan saja dalam handphone ataupun tablet, kamu boleh baca. Benda ini penting macam semalam cikgu sebut untuk mutation. Jadi benda ini membantu anda untuk membaca dan pada masa yang sama jawab soalan. Okey. Jadi sekarang hari ini kita akan sambung untuk muka surat yang kedua. Cikgu ulang bukan sorry. Muka surat yang ketiga dan keempat ya. Kita akan sambung satu persatu ya. Dan kita akan jawab soalan muka surat 5 iaitu soalan 1B ini. Dan tidak lupa kita akan terus juga lompat ke soalan yang nombor 3B dan 3C. 3B ia thalassemia ini dan 3C. Okay, ini pun berkait dengan pewarisan. It's all regarding the inheritance by the meanings of Mendel monohybrid cross. Okay, so let's without wasting our time, we go for the first part first, which is on page number 4. Page number 4. Okay, if you read that statement clearly, page number 4 or on your screen, without wasting your time, you do know that there is actually sex chromosomes that present in your karyotype. Sex chromosomes that determine the gender. Kromosom yang menentukan jantina. Okay, jadi XX dan XY. Dan kalau dah diberikan jadual gambar raja skema genetik macam ni, kamu mungkin kata, cikgu ini dapat markah ke? Kosong Cikgu tak nak main-main dengan kamu. Kalau kamu bagi jawapan sedemikian dalam SPM kamu, ingat kamu dah selesai kan? Memang kosong. Cikgu kenapa? Sebab kamu gagal menyebut sebenarnya apa itu genotip, fenotip ke meiosis ke persenyawaan ke mahupun gamet kamu gagal menyebut itu. Jadi perlu. Jadi untuk menjawab soalan ini, kamu perlu tulis di atas ini berkaitan sebenarnya penentuan jantina. Okay. Penentuan jantina, tanggungjawab jatuh pada lelaki atau perempuan. Untuk menjawab soalan ini, maka kamu perlu buat gambar raja skema ini bermula dengan fenotip induk. Okay, fenotip induk. Okay, lepas itu memang kamu akan nampak genotip induk. Okay, tanpa membuang masa, genotip induk. Yang kat bawah ini ialah gamet. Yang bawah ini lagi di sini ialah genotip F1 dan juga fenotip F1. Yang cepat kita nak buat ulang kaji ni. Saya pun tak nak buang masa untuk benda-benda perkataan ini ada technical term. Dan sekali lagi kalau orang tanya kamu, apa itu fenotip, apa itu genotip? Fenotip rujuk kepada ciri atau faktor luar yang kita boleh perhatikan Kita boleh perhatikan, kita boleh tengok
pada orang tersebut. Manakala genotip merujuk kepada komposisi gene yang tidak dapat dilihat ya. Komposisi gene yang menentukan sesuatu fenotip atau trait. Jadi untuk Mendel, dia menyatakan sekali lagi setiap ciri itu ada sepasang alel yang menentukan ciri. Itu genotip ya. Itu genotip. Tadi isu. Dan apa lagi yang ketinggalan dalam gambar raja ini? Perlu faham, ada anak panah ya. Untuk menandakan apa ini? Kita lupa. Ya, inilah meiosis. Meiosis. Dan tidak lupa juga, setiap garis ya, kamu tengok satu garis. Garis guna biru daripada ayah. Garis biru ini daripada ibu. Jadi kamu akan perasan sekali lagi bahawa setiap gamet akan ada dua garis yang keluar. Tengok ya, dua. Sama juga dengan Y ada dua. Sama juga dengan yang biru mesti ada dua. Kamu tengok sendiri, tanya sendiri adakah tak kamu lukis dengan betul persenyawaan. Kita akan jawab nanti untuk soalan yang atas ya, sabar. Ini proses persenyawaan kita namakan sebab Mendel pun menyatakan bahawa ketika pembentukan gamet, satu alel yang hanya akan diterima pada pembentukan gamet selepas meiosis, dan ketika gamet bercantum dengan gamet, maksudnya persenyawaannya, dua ataupun satu alel daripada satu gamet akan bercantum dengan satu alel daripada gamet yang satu lagi. Membentuklah balik semula iaitu dua alel untuk ciri tersebut. Siapa cakap? Mendel, bukan saya. Jadi kalau anda tengok di sini, inilah benda yang kurang, yang membuatkan kamu hilang markah. Dan pada masa yang sama, keluarkan highlighter kamu untuk soalan ini, penentuan jantina, highlightkan Y. Highlightkan Y. Maka kamu dengan jelas kamu nampak penentuan lelaki iaitu kromosom Y itu datang daripada si lelaki ini. Okey, tanggungjawab datang daripada si lelaki, maka drama yang selalu kita nampak di TV yang menyalahkan si isteri melahirkan anak perempuan beramai tanpa anak lelaki, itu ada sebenarnya satu tuduhan yang salah ya. Sebab tanggungjawab masih daripada suami. Kenapa kamu tak hasilkan sperma yang ada Y yang banyak? Lelaki. That's his problem. Okay? Sperma dia semua X. Kita pun tak boleh nak cakap apa. Jadi, apa lagi yang hilang dalam soalan ini? Kamu perlu faham ya. Jadi, kita perlu nyatakan sekali lagi. Okay? Nisbah phenotype The phenotype ratio phenotype ratio is actually 1 female to 1 female to 1 male. Satu lelaki, anak lelaki. Piku, boleh tulis dua-dua ke tak? Sebab dua dan dua. Boleh, tak ada isu. Tapi kalau kita ringkaskan memang satu ke satu, tak ada isu. Dan kebarang kalian untuk mendapat anak lelaki atau anak perempuan pun boleh, yang 1 bahagi 2 iaitu 0.5. Dia tak ada isu di sini ya. Harap semua boleh jelas ya. Benda ini kamu boleh mampu tulis dan bukan setakat tulis yang kat tengah kanan itu tapi lupa tulis semua benda kiri ataupun istilah-istilah, the terminology for the genetic schematic diagram. You must have all the terms written clearly, labeled clearly in that schematic diagram. Without that, regardless of what efforts that you have put, it will still consider zero because we do not know what actually you are trying to convey in your diagram. So that will be the first part of the story, the record of the genetic schematic diagram for all the terminology or terms that you have used in it. By now, can I have a little of your response? If you understand, could you please raise up? Yes. Could you please all raise up your hand? I'm not recording. So may perhaps when you're watching back the YouTube, you will notice, okay, now I got 14 raised hand here. How about the rest of you? There are another 3 or 4 more. 15 now. Can I have another 2 more? What are you doing? I should have 16 or 17 response here, raise hand. So where are the others? Where are the other 2? Okay, 16. And 1 more. Okay, don't worry. I hope that the one left is actually based, more on the technical problems that he faced. Okay, boleh turun tangan sekarang ya. Kita cuba bersangka baik. Sekali lagi, mungkin sebab dia punya masalah teknologi ya. Dia nak tekan pun tak boleh. Tak apa, biarkan. So back to your page number 3. Page number 3.
Okay, now we are going for one thing new. I mean, what we call it as sex-linked inheritance, pewarisan jin terangkai seks. Without wasting you and my time, so we must understand that there are diseases that carried by allele which found on the sex chromosome. I repeat, penyakit keturunan yang dibawa oleh allele pada chromosome sex. That's why you see, you need to know that there are variety gene yang terletak pada chromosome sex. That's why we call it as sex-linked disease. Okay? Jadi ada dua yang penting di sini, iaitu hemofilia dan juga buta warna. Saya tak nak buang masa anda semua, dan kepada sesiapa yang cetakkan nota dalam hitam putih, inilah masa kamu keluarkan highlighter kamu. Keluarkan highlighter kamu. Paling tidak highlightkan yang warna merah ni. Semua warna merah highlight. Wajib highlightkan yang merah supaya anda nanti senang nak buat ulang kaji. Highlightkan yang merah. Dan tidak lupa juga highlightkan genotip untuk yang merah ni. Genotip. From this, when you highlight, you will know for one thing surely that this disease, hemophilia, is carried by recessive allele. Recessive allele. Okay? Why is that so? Because it only present in the people or in the persons that carry both alleles together. Only carry both allele, recessive allele, only then the disease will appear as a phenotype. When you have highlighted all those things that I have mentioned, give yourself a little moment, observe the diagram well, and never forget to get yourself understand the word carrier. Carrier, and highlight as well the allele for recessive. Allele for recessive mean hemophilia, recessive hemophilia. That's why you notice that when it is in heterozygous, dalam keadaan heterozygote, maka penyakit itu tidak akan ditunjukkan. Orang tersebut dipanggil sebagai pembawa, carrier. Okay, so why do we need to know about hemophilia? To be very simple, okay, understand about this. Hemophilia refer to actually the inability for the blood to clot. Darah tidak dapat membeku secara normal. Kenapa? Kenapa? Biasanya orang akan tanya kenapa? Sebab dia kekurangan jin untuk membentukkan faktor pembekuan darah. Okey. Jadi orang yang ada hemophilia ini bahaya. Dia boleh menyebabkan pendarahan berlebihan, sama ada dalam ataupun buaran. Bayangkan kalau untuk perempuan khususnya, kalau dia datang haid. Datang haid. Memang tak hentilah, dia perlu ambil ubat. Kalau lah apa-apa lagi kalau dia melahirkan anak. Lahirkan anak pun akan ada panggil apa ya? Pendarahan. Jadi dia perlu ambil ubat lah untuk menjadikan darah dia mampu untuk berbeku. Okey, mampu untuk beku. Kalau tidak, tak dapat beku, pendarahan akan terus berlaku. Okey. Jadi, kamu juga perlu highlight dalam sini bahawa kalaulah penentuan jantina tadi adalah jatuh pada lelaki ataupun secara adil, kebarangkalian dapat anak lelaki yang separuh-separuh, untuk penyakit yang dibawa oleh kromosom X, allele dalam kromosom X, sebenarnya dia akan menjadikan lelaki menjadi pengidap hemofilia dengan lebih senang. Sebab Y tidak membawa allele berkenaan. Y tidak membawa allele berkenaan. Hati-hati maksudnya X, maksudnya penyakit pada X disebabkan Y tidak ada allele tersebut. Jadi kalau lelaki dapat sahaja allele daripada X untuk penyakit itu, dia akan terus menjadi pengidap. Untuk perempuan hanya akan mendapat hemofilia. Hanya akan mendapat hemofilia jika adalah homozygous recessive. Homozygous recessive. Dua allele recessive pada kedua-dua kromosom X.
Itu untuk perempuan lah. Jadi cikgu soal. Kita pergilah persoalan muka surat 5. Muka surat 5. Dengan cepat ya. Muka surat 5 ya. Murid-murid, anda diberikan mungkin seminit. Cuba jawab. Cuba jawab. Tengok. Seorang lelaki normal dengan X dan Y, X besar, Y kecil ni. Dan seorang isteri X, H besar, XH kecil yang merupakan pembawa. Isteri pembawa hemofilia. Menggunakan raja skema terangkan kemungkinan kombinasi genetik dalam anak-anak mereka sampai 10 markah. Cuba jawab ya. Okey, cikgu minta izin untuk pergi ke bilik air kejap. Okey, murid-murid cuba jawab jap seminit. Maka pentingnya untuk anda bermulakan penulisan anda dengan menyatakan sebenarnya apakah maksud alert tersebut. Jadi cikgu sekarang tulis dalam PDF file, jadi cikgu tak boleh letak superscribe, letak ke atas untuk H tersebut, tapi harap anda fahamlah. X, kromosom X, H itu letak ke atas, iaitu untuk alert normal. Jadi kita nak terangkan apa itu XH, iaitu alert untuk normal. Maksudnya tak ada kami hemofilia, iaitu ini adalah dominant. Manakala XH kecil ini ialah alert untuk hemofilia recessive. Jadi dengan itu kita akan mulalah tulis untuk fenotip induk. Dalam soalan dah bagi itu bagus, dan juga fenotip induk. Jadi kita nak faham ya, kita nak tulis sekarang. Dan kepada sesiapa yang dah hafal, okey nak tulis gambar semua boleh. Tapi kita nak faham dalam exam, benda ini bermula dari kosong. Kita nak cuba memahami penulisan yang kita buat. Maka lelaki normal. Dan juga perempuan. Perempuan. Itu pembawa. Ya, mereka ini adalah akan berkacuk lah, maksudnya berkahwin, melahirkan anak, dan induk itu lelaki ialah X, H besar, Y, manakala perempuan pembawa ini XH besar, sekali lagi XH besar dan XH kecil. Kita nak faham, dan siapa yang dah tulis tu bagus ya. Cikgu tak boleh pantau kamu, cikgu tengah mendoakan kamu betul-betul buat dengan ikhlas untuk memahami apa yang kamu belajar untuk pewarisan ini. Jadi dengan cepat. Jadi apabila proses meiosis berlaku, menurut sekali lagi pada Mendel, setiap ciri ditentukan oleh sepasang alel, dan ketika pembentukan gamet hanya satu saja daripada dua alel itu, satu alel yang akan diturunkan dalam pembentukan gamet. Jadi kita fahamlah, kita pun tulis macam ni. Kita pun mula tulislah. Inilah gamet. Okay, XH besar, Y, XH besar, XH kecil. Penting yang saya tahu, ada yang kata, oh cikgu boring lah. Tak apa, kamu tulis. Nanti sebab apa boring, kamu akan tahu nanti. Dia tak boring sebenarnya, ada benda penting yang cikgu nak sebut, yang mana kamu mungkin kata terlepas pandang. Jadi kita akan nampak dua gamet bercantum melalui proses sekali lagi persenyawaan. Jadi dia akan membentuk sekali lagi bentuk apa? Genotip F1. Genotip F1. Dan nanti kita akan tulis untuk fenotip F1 sekali. Kita tulis kat sini. Maka
kita akan tulis, akan bentuk XH besar, XH besar. Ini yang pertama. Dan kalau kamu nak faham, setiap gamet ini mesti ada 2 garis yang keluar. Kalau kamu tengok, maksudnya satu gamet ini ada 2 garis. Satu gamet lagi pun ada 2 garis. Jadi senang untuk anda ingat. Setiap gamet semak dua mesti ada 2 garis. Contoh yang ketiga ni gamet ketiga, 1 garis untuk ini, 1 garis untuk yang kedua. Gamet kedua. Ini pula gamet keempat. Okey, dengan itu kamu akan tulis untuk semua genotip F1 itu XH. Okey, dengan XH kecil, besar dan kecil. Ini pula XH besar Y. Ya, saya tahu mungkin ada antara kamu kata, saya dah tahu, tak apa. Nanti kita tengok ada ke tak kamu tahu yang menyeluruh. Jadi, dengan cepat kita tahu bahawa fenotip ini adalah perempuan yang normal. Okey, ini perempuan pembawa. Memang normal juga. Ini lelaki normal. Lelaki yang normal. Dan ini adalah lelaki yang hemofilia. Saya dah tahu lah. Okey, bagus. Kalau dah tahu, bagus. Jadi sekarang yang menjadi tambahan. Murid-murid, saya harap kamu boleh ikut ya. Siapa ada soalan, saya tanya. Kalau semua dah faham, cikgu doakan kamu boleh faham ya. Kamu kalau tak faham boleh tengok balik. Kalau pun tanya sekarang, tak tanya cikgu anggap faham ya. Jadi sekarang, cikgu, apa tambahan yang cikgu cakap tu? Ya. Ya, apa dia? Apa yang saya boleh bantu kamu, murid-murid? Ya, Daniel, apa boleh cikgu bantu? Cikgu, saya ada soalan. Boleh kita tanya. Yang atas tu, dia Yep. Dekat XH allele normal tu kan. Kalau saya tulis allele dominant dengan allele recessive je, kira dekat markah tak? Saya bukan macam ni lah. Saya tak pernah temu soalan macam ni lah. Ataupun sebenarnya tak temu jawapan macam tu. Kalau untuk case ini, dia akan terima. Kalau saya ajar sekarang, terima sebab dalam soalan dia dah nyatakan di sini hemofilia dan normal. Nasib kamu baik. Tapi saya tak akan galakkan kamu buat macam tu dalam SPM. Faham ke tak? Dominant, nyatakan trait yang mana dominant. Recessive, trait yang mana recessive. Itu common sense. Faham ke tak? Murid-murid. Kalau kamu tulis dominant saja, kamu tak nyatakan normal. Boleh ke tak saya salah tafsir itu adalah dominant hemofilia? Boleh ke tak? Danish? Boleh ke tak? Maksudnya boleh ke tak pembaca salah tafsir? Boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Faham ke tak? Kalau kamu tulis allele normal, kamu henti di situ. Boleh ke tak kamu memberikan satu tanggapan dominan, allele dominan itu adalah untuk hemofilia. Nampak ke tak? Jadi biasanya kita nyata dominan resesi mesti sebut trait dia. Siapa cakap? Mendel. Senang je. Semua Mendel. Kamu ikut sekarang adalah apakah panggil model Mendel tu. Jadi kita ikut. Dominan, tuliskan trait. Tapi untuk soalan ini kita terima ya. Saya kalau penanda saya terima lah. Tapi tak digalakkan. Tak digalakkan. Faham ke tak? Saya tak akan galakkan murid tulis dominan tapi trait dia tak tulis. Kalau boleh tuliskan. Nyatakan terus. Jadi ke barang kalian. Jadi saya dah jawab soalan kamu kan, Daniel Danish. Baik. Okey, untuk mendapat anak yang hemofilia. Tengok anak yang hemofilia. So, saya tahu kamu akan cakap, jadi senang 1/4 je itu. 0.25. Okey, bagus. Tapi kamu tahu ke tak ada 3 kebaran kalian dalam SPM yang diberikan. Antara dia kebaran kalian untuk mendapat anak perempuan hemofilia. Kalau anak perempuan, aku highlight dengan warna kuning. Perempuan. Okey, perempuan. Sekarang perempuan. Kita fokus pada perempuan. Jadi jawapan dia akan pergi kepada 0/2. Maka sama dengan 0. Kalau kita nak rujuk pada lelaki, lelaki pula. Okey, maka sekarang kita akan beri kebaran kalian untuk mendapat anak lelaki hemofilia. Dia akan jadi, yang hemofilia ini 1. Nampak? 1. Jadi 1 bahagi dengan 2. Iaitu 0.50.
Ya, bagus. Terima kasih sebab respon. Bagus-bagus. Jadi di sini kita akan nampak ada diskriminasi, ada bias lah. Betul bias. Kalau lelaki, ya lebih senang untuk, kalau anak lelaki ya, lebih senang untuk diturunkan penyakit keturunan atau penyakit yang boleh diwariskan kalau itu ada penyakit genetik yang jatuh pada seks ataupun kromosom seks X. Kromosom ataupun kita panggil gene terangkai seks. Okey, senang kata. Okey, kalau penyakit yang ada pada gene terangkai seks pada kromosom seks ini, maka dia senang untuk diturunkan pada lelaki. Jadi dengan itu kamu akan nampak di sini, oh, semua ada markah satu. Ini dalam soalan biasa dia tak akan bagilah, tapi belajar tulislah benda ni semua. Dan tidak lupa ada kebaran kali ini semua perlu ada markah. Dia benda ini ada markah. 10 itu biasalah. Ya, apa dia? Apa boleh bantu pada murid yang bernama Saiful Fikri? Kalau macam yang kebaran kalian tu kena 2 tempat bulan ni, ke tak kisah? 0.0. Kebaran kalian apa itu? Dia punya perpuluhan tu kena. Perpuluhan tu. Kalau kosong itu memang kosong lah. Kalau kamu rasa nak tulis 0.00 sebenarnya lebih tepat. Okey je. Tapi kita kalau bagi jawapan kebaran kalian itu dia dah kosong, kita faham automatik sebenarnya ialah kosong lah. Dia tak akan 0.01 0.00 tak. Dia kita automatik faham kosong. Kalau yang lelaki tu. Yang lelaki ya. Anak lelaki itu 0.5. Boleh je. Tak ada masalah. Kita hanya bagi tak lebih tepat. Kalau untuk matematik memang 2 titik perpuluhan itu terbaik lah untuk kebaran kalian sebenarnya. Alright. Okay, harap dah jawab sebab kita ada 0.25. Jadi cikgu pergi semua standard lah 2 titik perpuluhan ni. Sebab anda faham. Jadi cikgu, saya dah faham. Ini baru permulaannya. Kalaulah cikgu diminta, sekarang cikgu nak sebut untuk macam mana kita nak buat segi 4 puna pula. Jadi untuk itu pula, andai kata cikgu buat satu soalan baru, seorang lelaki, sekarang kita kata buta, tak boleh buta warna, yang normal juga. Yang normal, berkahwin dengan seorang perempuan pembawa buta warna. Pembawa buta warna. Andai kata dia dah bagi di sini macam ni, soalan macam ni. Ini penting tau. Terangkan dengan raja skema mengenai anak yang diterima. Jadi sekarang kita fokus untuk soalan yang baru ya. Soalan yang baru. Lelaki normal penglihatan. Perlu tulis penglihatan supaya nanti ada isu lah penglihatan. Berkahwin dengan seorang perempuan pembawa ataupun pembawa buta warna, penyakit genetik itu pembawa buta warna. Jadi macam mana kamu nak terangkan dengan raja skema? Normal penglihatan dengan pembawa buta warna. Cikgu senang lah. Macam atas saja. Betul, macam atas. Tapi sekarang, kita andai kata soalan minta gunakan segi 4 puna. Jadi macam mana kita nak gunakan segi 4 puna itu? Cikgu nak sebut juga ya. Jadi benar ke tak nak kamu beritahu? Jadi pertama sekali, ini ada 2 markah terus pada penamaan pada alel. Ya. XB besar, kalau kita kena buta warna, color blind, you can use big C, small c, but capital letter C and small letter C kind of like not clear. That's why we normally assure students to use those letters that where the capital and the small letters look quite different, like B, A, T, and also H. Okay, H as well can. So let's say XB lah, in this case we use it, we name it alert untuk normal penglihatan, for normal vision, no color blind. This is actually a dominant. Okay, dominant alert, what XB alert untuk buta warna. Ini recessive. Ya, kalau dalam soalan yang tidak ada menyatakan, memberikan anda alert ni, cikgu yakin ini 2 markah dah. Kalau kamu mampu memberi nama ini dah 2 markah. Jadi kalau kamu tulis dominant saja, recessive saja tanpa nyatakan normal buta warna, salah lah. Benda ini akan jadi salah. Okay, jadi kamu akan cuba nak faham bahawa ada fenotip induk ya. Dan tidak lupa dengan genotip induk. Maka kamu akan tengok lelaki yang normal penglihatan, ini adalah genotip
dengan perempuan. Pembawa buta warna. Ini adalah fenotip pada isu. Jadi mereka akan acuk. Maka genotip dia untuk lelaki dia akan jadi XB besar Y, untuk perempuan XB besar, XB kecil, tak apa. Okey, sampai sini henti dulu sebab kita nak buat segi empat punat. Kalau segi empat punat, kita akan lukiskan dalam bentuk jadual. Okey, jadual yang cikgu guna merah ini rujuk pada tajuk Kita nak letak tajuk yang penting. Lepas tu tengah-tengah kita akan pecah kepada dua lagi. Dua. Nyau. Macam ni. Kenapa? Sabar, kita akan jawab selepas ni. Maka atas ini tajuk dia ialah gamet. Kalau atas kamu nak guna untuk lelaki, maka akan jadi sperma lah. Kalau bawah ini kamu nak guna perempuan, dia akan jadi ovum. Terbalik pun tak ada isu. Tak ada isu. Jadi gamet akan jadi S untuk lelaki atas, iaitu XB besar dan Y. Manakala gamet untuk perempuan, XB besar, XB kecil. Jadi dengan itu akan nampak meiosis. Cikgu, perlu tulis meiosis ke? Untuk segi empat punat, seboleh-bolehnya kamu perlu buat sedikit ayat lah. Kalau kamu tak tulis pun, kita akan faham adalah bahawa dua alel itu telah berpisah. Jadi seboleh-bolehnya kamu perlu tambah ayat di tepi. Gamet akan mengalami meiosis. Nak ke tak kamu perlu tambah. Ini yang susah tau. Itu yang kata segi empat punat ini, dia tak ada tempat untuk kita letakkan meiosis sebenarnya. Tak ada. Jadi kamu nak ke tak nak, kamu perlu tulis dalam bentuk ayat di tepi itu. Okey? Dan kamu akan dapat persenyawaan. Ikut apa dia? Persenyawaan contoh, ini. Cikgu nak tulis anak panah ini ke? Tak perlu. Saya nak bagi tahu saja. Tengok atas dan kiri itu, gabung, cantum. Ya. Tak boleh nak tulis persenyawaan. Itu pasal meiosis dan persenyawaan kamu perlu tulis sebagai ayat di luar daripada segi empat punat ini. Itu kata segi empat punat ada sedikit bukan kecacatan lah, tidak lengkapan jawapan untuk menjawab raja skema genetik tersebut. Tapi kamu perlu tahu, dalam gambar raja segi empat punat ini, kamu boleh tulis genotip dan fenotip sekali. Jadi kamu akan dapat perempuan yang normal, penglihatan. Manakala untuk yang ni XB besar, Y, maka ini ialah lelaki yang normal penglihatan. Dan tidak lupa juga untuk ini XB besar, XB kecil, perempuan pembawa. Dan ini XB kecil, Y, iaitu lelaki yang buta warna. Dapatlah ini kan? Jadi inilah yang menjawab untuk yang fenotip dan genotip dalam segi empat punat ini. Dan kamu perlu lengkapkan penerangan ini, tidak lupa juga dengan kebarangkalian. Ya, benda yang sama je. Ini kamu akan bawa ke ini untuk anda jawab. Ya, kebarangkalian untuk dapat anak yang buta warna yang 1/4, 0.25 ya. Tapi kalau untuk perempuan tak ada. Tak nampak pun yang buta warna, satu pembawa itu ya, tapi kosong. Tetapi untuk lelaki yang buta warna ini, anak lelaki yang buta warna, kebarangkalian ia 0.5 ya, sangat tinggi ya. Maksudnya kalau lahirkan anak lelaki, ya mungkin kamu kahwin dengan perempuan yang pembawa buta warna atas konsep ya cinta. Tapi jangan nanti lahirkan lelaki, anak lelaki buta warna pula kamu mula salahkan si isteri. Sebab benda ini kamu patut dah tahu. Kamu patut dah tahu dan baru redha.
Bukannya nanti gaduh anak saya dah jadi buta warna, okey tak boleh jadi pilot, tak boleh jadi engineer. Malahan tak boleh jadi doktor sebab dia buta warna. Bukan macam tu. Kamu perlu terima sebab kamu sudah belajar pewarisan. Itu pasal ketika kalau ada perkahwinan kan, kamu merisik itu, kamu patutnya dapat data-data sedemikian nak tengok keturunan dia macam mana. Adakah tak dia pembawa buta warna, kita tahu. Jadi benda ini patut kita mengambil sebagai sebahagian daripada maklumat yang kita perlu risik. Okay, mungkin kamu tengah gelap tahu, tapi jangan nanti berkena pada diri sendiri baru kamu mula fikir, oh yelah dulu pernah belajar genetik ni, jadi macam mana kan. Jadi kita perlu terima. Okay, benda ini dah berlaku, apa boleh buat. Jangan nanti sebab benda macam ni gaduh sampailah kita nak kata jatuh talak ke cerai, tak nak. Okay, kita faham. Siapa ada soalan? Ya, tanya saya tengok dengar siapa ni? Siapa ni? Okey, faham. Kalau soalan tu dia macam tanya macam mana nak elakkan. Sebab tak silap saya time trial hari tu ada. Time nak elakkan. Jadi kalau nak elakkan macam mana? Lahirkan anak perempuan lah. Kalau nak elakkan satu, kamu nak lahirkan perempuan cikgu macam mana? Kalau ikut apa yang cikgu faham, ada contoh yang ada ini, elakkannya, maksudnya lelaki itu perlu buat artificial inseminasi ataupun buat IVF. Okey. Jadi in vitro fertilization itu maksudnya pilih sperma yang ada X saja, kromosom X bukan Y, dan buat persenyawaan. Jadi dapat anak perempuan semua tak ada buta warna. Tapi kalau kamu kata lelaki nak dapat anak lelaki yang normal penglihatan, ini susah tau. Dapatkan kromosom Y yang sperma yang ada kromosom Y dan juga bukan baik. Siap cikgu cakap. Untuk perempuan, keluarkan ovum, bukan lelaki, silap. Artificial insemination keluar, itu cerita lain lah. Silap. Lupakan apa yang cikgu cakap tu. Ya, ambilkan ovum perempuan itu ya. Pastikan ovum perempuan itu membawa apa? Iaitu XB Ini iaitu kromosom yang normal penglihatan yang satu. Kalau untuk lelaki, boleh juga keluarkan sperma, tapi dapatkan sperma yang kromosom X. Sperma yang kromosom X, tapi kamu akan dapat anak perempuan lah. Anak perempuan 100% yang normal penglihatan. Tapi balik kepada yang pertama, yang terbaik adalah direct daripada ovum. Menggunakan IVF kan. Keluarkan ovum wanita itu, dapatkan ovum yang pastikan ovum itu adalah XB B besar, iaitu alel untuk normal penglihatan. Kalau itu selesai, mana-mana sperma daripada lelaki yang bersenyawa dengan gamet ovum perempuan ini yang normal penglihatan, jadi tak ada isu. Adakah tak cikgu jawab soalan kamu? Jawab. Okey. Mana ada satu cara lagi untuk lelaki pun ya, tapi itu untuk mendapat anak perempuan lah. Saya tak tahu soalan kamu kata secara umum dapat anak ke anak perempuan ke anak lelaki. Kamu umum anak itu yang ambilkan sperma lelaki itu dia akan jadi ada bias untuk jantina. Tapi untuk perempuan, kamu keluarkan ovum. Okey, dapatkan ovum yang kromosom X itu untuk normal penglihatan saja. Kalau ovum yang cacat tak nak lah. Jadi kamu pun cakap, cikgu macam mana mereka nak tahu? Macam mana mereka nak tahu untuk alel bagi normal penglihatan? Murid-murid, saya dah sebut dalam kelas, rasanya kelas potensi kot. If you remember, I'm not sure potensi macam mana lagi. Tak apa saya sebut semula. Tahun lepas ke 2 tahun lepas, prokaryotik untuk manusia dan bagi setiap gene dalam karyotik telah berjaya dipetakan. Already fully mapping by the scientists. Jadi untuk mana-mana gene, mereka dah tahu gene yang sihat ke tak sihat satu, di tempat kromosom mana, mereka dah tahu dah. Hanya kamu dah sanggup bayar lebih ke tak untuk proses mereka buat screening tersebut. Nak bayar ke tak itu jadi. Jadi ini masa depan kita sekarang. Jadi untuk cikgu tadi kata saya tak tahu tak pasti kenapa kamu punya SBB tanya soalan itu tahu. Untuk maksudnya mendapatkan anak yang
normal ini, sebab kalau kita dah sebut ini dah macam kerja Tuhan dah. Ini yang bahaya ni. Ada orang kata haram buat macam tu kan. Jadi benda ni saya serahkan kepada ustazah untuk jawab lah. Ini bukan di tempat saya lah. Okey, murid-murid, soalan? Tak ada kan? Cikgu. Ya, apa dia? Untuk soalan hemofilia. Hemofilia ada. Ya, apa dia? Hemofilia maknanya kalau pembawa hanya perempuan je lah. Ya, Dia memang perempuan je. Lelaki tak ada. Betul. Lelaki sama ada kena ataupun normal. Macam buta warna. Kalau kamu lelaki tak ada buta warna, confirm you punya kromosom X itu ialah kromosom normal penglihatan. Tapi perempuan, okey dia normal, dia tak ada buta warna. Tak ada buta warna you tak ada buta warna, isteri tak ada buta warna, lahirkan anak lelaki tiba-tiba buta warna. Kamu pula jangan kata tumbuk mata, you curang dengan siapa? Bukan. Come on, dia pembawa. Come on. Faham ke tak? Bukan isu curang ke tak curang. Sebab dia pembawa. Habis cerita. Dia ada allele resesif untuk buta warna atau hemofilia dalam dia punya kromosom. Kamu perlu terima. Bukannya, you curang dengan siapa, lepas tu gaduh besar. Padahal, pewarisan. Dia ada allele resesif yang tak nampak. Pembawa. Jelas ke tak? Jelas tak? Saya harap anda faham ya, jangan nanti berlaku benda salah faham yang boleh menyebabkan rumah tangga kamu sebenarnya bagus, baik, tiba-tiba jadi macam tu lah, rosak lah. So, make sure you understand. For this part, I hope that is clear and no question that you're supposed for you to inquire on your wife, assuming that if both of you are normal vision, let's say normal vision, suddenly you've got a male child, the son, which have color blindness, for instance. It should be known by now that means your wife is a carrier, rather than you still think about, whether she's having an affair with other boys or with other men outside there. That's called stupidity, we call it stupidity. Hopefully you remember So that's all for this part. And if you need to know also what other questions that can be asked in this part, get back to page number 4. There's an empty part here, empty side here. Yeah, if you may, tuliskan kat situ, terangkan bagaimana anak yang rambut lurus boleh dilahirkan oleh pasangan yang berambut kerinting. Maksudnya mak ayah rambut kerinting, macam mana boleh lahirkan anak yang rambut lurus? Ini tak ada kaitan dengan seks kromosom, tak ada. Jadi kalau diminta jawab soalan macam ni, kamu perlu memberikan jawapan yang lengkap macam tadi lah, berkenaan dengan fenotip genetik. Rasanya perlu cikgu jawab ke tak untuk soalan ni? Do you need me to put my answer here on the screen? If you think yes, please raise up your hand. Simple. If no, then I will just ignore lah. Do you think you need me to put the answer here right now on the screen? Anak rambut lurus boleh dilahirkan. Do you think you need me to write the answer now for you? If you think yes, please raise up your hand. I'm waiting. If no respond me, I will assume nobody want. So I only got 4. 5. Tapi yang lain maksudnya nak lah. Maksudnya tak perlu. 6 saja. Saya ada hanya 5 orang yang nak saja. Yang lain tak perlu. Ataupun tengah tidur. Bagaimana anak yang rambut lurus boleh dilahirkan oleh pasangan yang rambut kerinting? Ya. Siapa nak angkat tangan? Saya gunakan berdasarkan kepada faktor. Jadi 6 saja. Daripada 18, maksudnya tak perlu lah. Baru 10 je. Jadi nak ke tak? Okey, kita sekarang ada majority 11 orang, 12 lah. Okey, bagus. Kita buat. Kalau macam tu kita buat. Jadi macam mana nak buat? Sorry Jadi kita mana dia? Kita nak jawab. Kita bermula dengan sekali lagi allele. K untuk contoh yang besar lah. Untuk allele dominant, rambut kerinting. Kita dah tahu rambut kerinting. K kecil adalah untuk allele recessive
rambut lurus. Penting tau, benda ini macam ni. Kalau tidak, bayangkan suami isteri yang rambut kerinting tiba-tiba lahir anak yang rambut lurus, tak mungkinlah bertumbukan. Yang suami tak faham, tuduh perempuan itu curang. Padahal benda ini adalah berdasarkan kepada keturunan, pewarisan. Jadi, macam mana? Untuk fenotip Indo, kita tulis fenotip Indo sekali. Tak ada isu pun. Cikgu pun boleh tulis, kalau cikgu boleh type dengan cepat, kamu pun boleh tulis dengan cepat je. Jadi fenotip Indo, lelaki, rambut kerinting. Suami rambut kerinting, okey. Manakala perempuan, isteri pun rambut kerinting. Maka mereka akan kacuk, ya. Maka genotik itu iaitu K besar, K kecil. K besar, K kecil. Cikgu, saya nak letak 2K, homozygote dominant. Kamu buatlah. Kalau kamu buat homozygote dominant, tengok apa jawapan yang kamu dapat. Tak akan dapat anak rambut lurus ya. Jadi sekarang kita nak tulis macam ni. Kita pun tulis sambung. Okey. Ini gamet. Nanti kita nak tulis ni gamet. Okey, melalui meiosis. Gamet. K besar. K kecil. K besar. K kecil. Jadi kita dah tahu benda macam ni, kita pun sambung terus lagi. Sekali lagi, cikgu perlu nak menunjukkan, okey, ini panggil persenyawaan. Okey, dengan itu kita pun nak buat semua ya, persenyawaan. Setiap gamet ada 2 garis. Dengan cepat ya, jadi cikgu buat dengan cepat sekarang. Okey, dapatlah K besar, K besar. Inilah K besar, K kecil. Inilah K besar, K kecil. Dan inilah K kecil, K kecil. Apa ini? Genotip F1. Kita ada fenotip F1. Jadi perlu tulis genotip F1. Jadi perlu tulis lelaki perempuan, tak boleh. Kita tak tahu XX ke XY. Jadi sekarang kita hanya tahu dia kemungkinan dapat anak yang rambut kerinting. Rambut kerinting. Tak lupa untuk yang ini heterozygote dominant pun rambut kerinting. Dominant kita rujuk ke rambut kerinting. Kan kalau homozygous recessive, ini yang kita dapat rambut lurus. Okay. Maka kita tahu kebarangkalian untuk mendapat anak, tidak kira lelaki ke perempuan, regardless of the gender, jadi anak yang rambut lurus adalah 1/4, iaitu 0.25. Mungkin dia lahir 4 orang anak, satu dapat rambut lurus secara kebarangkalian lah. Atau anak pertama terus rambut yang lurus pun tak ada masalah. Jadi nampak ke tak, dia nak kita faham. Bukannya dia nak kita belajar ini lepas itu tak ada aplikasi ya. Jadi benda ini perlu anda faham. Dan benda soalan macam ni pun dah ditanya. Bagaimana ibu bapa, ibu yang berdarah A kahwin dengan lelaki yang berdarah B, melahirkan anak yang berdarah kumpulan O. Itu dah keluar dah. Jawapan sama je. Kalau perlu buat. Itu dah tanya dah. Sebab pernah berlaku juga, dia A, suami ke isteri B, anak O, gaduh. You curang dengan siapa? You tidur dengan siapa? Tengok. Padahal dia A itu adalah IA, kumpulan A, allele A, dan juga ada allele resesif untuk O, IA dan IO. Cikgu, mana kamu cakap ni? Semua ada dalam buku teks sekarang. Kalau kamu nak belajar lebih, rujuk pada buku surat 235. Ini pun dah ditanya dalam SPM lah. Sudah ditanya lah. Essay ya. 245. Tengok. Lelaki yang berkumpulan darah A berkahwin dengan perempuan yang berkumpulan darah B. Terangkan kemungkinan pasangan itu dapat anak yang mempunyai kumpulan O. Jadi kau perlu jawab lah. Tak ada kat sini jawapan dia. Perlu jawab dengan betul-betul.
Nah, kamu perlu tengok balik dan perlu faham lah apa benda ni. Sebab cikgu nak sentuh banyak benda lagi ya untuk hari ini. Harap semua boleh ikut ya. Siapa ada soalan? Baik, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Boleh cikgu tanya ke tak? Ada soalan ke tak? Ini tak ada kaitan dengan kromosom seks. Tapi ini menggunakan hukum Mendel untuk menjawab pada pewarisan. Bagaimana dua suami isteri pasangan ni yang rambut keriting ataupun mempunyai trait dominan melahirkan anak yang trait resesif. Senang kata, sebab dalam mereka punya allele ataupun dalam mereka punya gene itu ada allele resesif. Tapi yang memaparkan yang trait dominant. Okay, tadi isu. Kamu boleh jawab lah benda ni masa akan datang. Ada banyak contoh yang dia boleh jawab lah. Siapa ada soalan? Ada tak soalan? Kalau tak, cikgu nak pergi soalan yang soalan nombor 3 cikgu dah cakap ni. Iaitu bukan 3A, 3A tak sempat mungkin hari ni, tapi kita nak sebut untuk 3B dan 3C. Ya, apa boleh saya bantu? Siapa yang angkat tangan ni? Saiful Zikri. Terima kasih Saiful Zikri, tak ada soalan. Yang lain? Any one of you got problem? Teacher, how about English? English is just a matter for you to convert again your basic understanding in inheritance and put it into English terms. I really hope that when I'm explaining the terms and also the explanation, I make it all in BM, is actually to make you easier to get to know what is the important thing that you need to put focus in the, schematic diagram of genetics. Then, if you want to put it in English, go ahead. Nothing wrong at all. Okay, but as I mentioned to you before, assuming that if you say you are ready for English as well, do you think you are able to actually explain, for instance, what are the terms that I'm putting in front of your screen? Okay, if you're able to memorize, good. But I don't think memorize will put you in the place where you understand the genetics well. I need you to understand actually the concept. Itu adalah Nabi M ni. Konsep dah tahu, maka ketika anda baca, benda itu akan jadi senang untuk anda hafal. So, if I ask you again, what is the difference between gene and allele? Okay? Gene and allele. Please make sure that you at least remember in your textbook, which is repeated again and again on page, let me show you page number 240. Okay? Make sure that you know the difference between allele and gene. In the sense that you will also come across with the terms like locus and homologous chromosomes. Okay? Make sure you remember. If not, our so-called online class will not be effective enough if you cannot catch the terms and the explanation well. Now, let's go for page number 11 and 12. This is maybe the last two questions that we will do today. Yeah. Okay. You will notice that this question is like, teacher, how can I apply the Mendelian's genetic inheritance in this question? Okay, sorry to say, this is not about Mendelian inheritance. This is on explanation now. Thalassemia ialah sejenis penyakit genetik yang menyebabkan jin tidak disebabkan jin yang tidak sempurna. Untuk apa? Untuk menghasilkan hemoglobin yang sempurna. Jadi sekarang jin tidak sempurna, maka dia menghasilkan hemoglobin yang tidak sempurna. Dan ia disebabkan oleh allele yang resesif. Kalau kamu tengok dalam gambar raja ini kita panggil pedigree. Kita nak faham latar belakang untuk penyakit genetik, kita akan faham family pedigree. Pedigree bukan makanan anjing Saya tak rujuk pada makanan anjing pedigree itu. Pedigree rujuk pada kita nak faham penyakit genetik itu macam mana dia diturunkan dalam family tree. Okey, pokok keluarga kamu tu. Okey, moyang ke, datuk ke, pakcik ke, makcik mana pergi. Jadi dinampakkan bahawa ayah dan mak dia ada thalassemia minor.
maka dia akan lahirkan anak di mana ada yang thalassemia major, 2 thalassemia minor dan 1 normal. Pertama sekali, kalau kamu tengok dalam gambar raja ini, adakah tak ini adalah penyakit yang dibawa oleh kromosom X, sex kromosom? Okey, adakah tak dibawa oleh kromosom seks? Jawapan dia tidak. Walaupun dia ada guna mak dan ayah, ibu dan bapa ni, anak dia tidak ada menyebut lelaki perempuan satu. Dan kamu tidak boleh jawab daripada gambar ini nampak dia lebih menyerang pada ataupun menjangkiti pada anak lelaki. Tak ada. Jadi benda ini dia dibawa oleh kromosom yang bukan kromosom seks. Tak ada, bukan kromosom seks. Tadi isu di sini. Tapi dia minta, apakah perbezaan antara thalassemia major dan thalassemia minor? Dan bagaimana seseorang itu yang mempunyai thalassemia minor dapat dikesan? Sebab ini adalah soalan yang penting. Kat sekolah kamu pun ada buat, okey, saringan untuk mereka yang ada thalassemia. Sedar ke tak sedar? Kalau tak sedar, ingat balik. Ketika doktor ke nurse datang sekolah, antara perkara yang mereka kaji, kamu ada thalassemia ada ataupun tidak. Sebabnya, kalaulah kamu ada thalassemia minor, kenapa kita yakin kalau kamu thalassemia minor bukan major? Yang thalassemia major ini, biasanya kamu tak akan hidup lama. Tak akan hidup lama. Sebab hemoglobin kamu memang cacat, oksigen tak cukup, respirasi tak cukup. That means your growth will be actually affected, your growth. Okay, the growth, and as well you cannot, normally the people with thalassemia major, the kid will not grow lah, will not even achieve what we call it puberty. They will just die. Okay, they will die by early age when during the times of as a kid. Dia tak boleh nak besar dan dia memang akan meninggal lah sebab tak cukup oksigen ni. Perlu faham ya? Kamu boleh online nanti baca. Jadi sekarang diminta apa perbezaan dan bagaimana orang itu mendapat thalassemia. Cikgu, buku teks ini muka surat berapa? Okey, muka surat kalau anda tengok ada thalassemia. Tetapi kamu tak boleh nak jawab. Muka surat 246 dan juga 247. Cikgu, saya nampak ada Mendel di sini tetapi saya tak boleh nak jawab soalan ini. Kenapa? Sebab thalassemia ini pertama sekali disebut pada bab yang ke-10. Kalau tak silap itulah bab yang ke-10. Okey, termasuk juga kumpulan darah. Tengok ya. Kumpulan darah dan juga thalassemia. Kalau tidak silap ya. Saya harap ingat. Okey. Cepat sekali kumpulan darah. Okey. Dan juga research untuk kehamilan nanti kamu akan jawab. Dan dia kalau kamu buat latihan, kadang-kadang dia akan sebut untuk thalassemia di pada bab 10 ni. Jadi sekarang macam mana kamu nak jawab? Fikirkan kita nak jawab. Tidak lupa juga untuk soalan 3C. 3C ni kamu wajib highlight ya. Lelaki yang mempunyai research dalam darahnya adalah RH positif. Okey, highlight. Isterinya tidak mempunyai faktor research, maksudnya research negatif. Tetapi, tengok ya, anak pertama research positif boleh hidup. Tetapi anak kedua research positif tidak dapat hidup. Terangkan petikan di atas. Ini jatuh juga pada tingkatan 4, bab 10, muka surat 186. Okey. Ada di sini. Okey, ada di sini ya. Saya nak buat satu, nanti YouTube kamu boleh henti di sini dan kamu boleh tengok balik. Yang penting saya nak bagi jawapan dan kamu perlu catat lepas ni lah. Sebelum kita pergi jauh kita perlu catat benda ni. Okey. Are you ready? Students, are you ready? Kalau dah ready, sila angkat tangan. Oh, yes, very good, very good. Sila angkat tangan. Ya. Kalau dah ready, sila angkat tangan. Ya, kita nak salin banyak benda. Ready. Ya, bagus. Saya tengok baru bukan semua orang berapa orang yang ready sini? 7 lah, bagus. Kita akan sambung Yang 2 orang lagi yang tak pegang itu mungkin kita
adalah masalah gadget je, tak apa. Jadi kalau kamu tengok untuk soalan sedemikian. Okey, macam mana kamu jawab untuk perbezaan? Bagaimana kamu nak jawab untuk perbezaan? Murid-murid. Ya, bagaimana kamu nak jawab perbezaan? Tak. Siapa nak jawab soalan ini? Betul. Ya, dalam jadual, bukan dalam kotak. Dalam jadual. Jadi kalau anda tulis dalam jadual, soalan ini yang pertama, ya, memang jadual, tak ada isu pun. Okey, kita nak bezakan dulu Tala semia major banding dengan tala semia minor. Yang pertama kita nak bandingkan adalah dari segi genotip dia. Jadi dia mempunyai homozygote recessive. Dia ialah homozygote recessive ataupun kita nak cakap T kecil, T kecil. Manakala thalassemia minor, dia mempunyai ataupun genotip dia ialah heterozygote. Iaitu T besar, T kecil. Ya, kalau kamu nak tulis kat tepi T besar ialah alel untuk dominant normal. Okey, boleh. T kecil ialah alel untuk recessive thalassemia. Silakan, tak ada isu pun. Penyakit thalassemia. Alel recessive, alel dominant pun boleh, tak ada isu. Jadi kalau siapa yang tulis dominant recessive tapi dia tak mampu nak tuliskan normal ke thalassemia, kalau ikut sepatutnya dia salah. Tapi dalam soalan ni dia dah nyatakan alel recessive di sini, dia selamatlah sebab soalan dah nyata. Tapi ini tak penting untuk soalan ini tak wajib tulis tak wajib, tapi yang penting orang faham. Okey, jadi ini baru yang pertama. Ya, apa dia? Kalau ada tulis genotype dalam jadual tu tapi dia tak tulis yang tepi tu. Dia Tak tulis tak? Tak apa, tak ada isu. Tapi yang penting sekarang yang ini kita nak sebut ialah homozygote. Homozygote, heterozygote kita tak automatik tahu ialah genotype. Kamu bandingkan aspek genotip. Faham ke tak? Faham. Okey, jadi apa lagi? Jadi untuk thalassemia major, ikut buku pun dia menunjukkan pesakit thalassemia menunjukkan simptom. Okey, seperti anemia, okey, penyakit kuning dan juga tidak lupa demam. Tengok dalam buku Tiga lupa lah. Anemia ni anemia yang teruk Maksudnya dia memang pucat selalu dan dia tak boleh buat apa-apa. Okey. Jadi untuk thalassemia minor dia rujuk pada individu yang pembawa ataupun individu merupakan pembawa dan tidak menunjukkan apa-apa simptom. Jadi ini baru perbezaan. Jadi bagaimana seseorang yang mendapat thalassemia minor ini dapat dikesan. Okey. Jadi untuk seseorang yang mempunyai thalassemia minor memang tak boleh nak kesan, tetapi dia boleh dikesan dengan membuat apa? Dengan membuat ujian saringan. Okey? Thalassemia. Dia kat sekolah, kalau kamu dah jawab survey itu, kamu disuspek je lah thalassemia, kamu perlu buat ujian darah tengok ada ke tak kamu adalah thalassemia. Jadi apa yang mereka akan kesan, jadi mereka akan dikesan bahawa banyak sel darah merah yang tidak normal ataupun kecil. Untuk yang pembawa ni. Tapi mereka okey, masih lagi bawa oksigen okey je. Tapi mereka tak boleh buatlah kerja-kerja berat ini untuk golongan yang thalassemia minor. Kamu akan tengok dia jenis yang lemah sikit lah. Dan peratusan hemoglobin adalah juga rendah dalam darah mereka. Bukan tak ada dia rendah. Ini yang untuk yang pembawa. Jadi kita pun tengok, boleh buat macam ni. Jadi perbandingan dah. Dan kita macam mana kesan, kita buat ujian saringan thalassemia, tengok darah mereka, sel darah merah mereka bentuk macam mana.
Faham ke tidak murid-murid? Benda ini kamu boleh rujuk balik ya. Nah di sini. Ya, dia merupakan satu proses, bukan proses lah, hasil daripada mutasi gene pada kromosom 11 dan 16 dan berlaku pada bukan kromosom seks. Itu yang kita namakan sebagai autosom. Bukan kromosom seks. Jadi kromosom itu kromosom autosom namanya. Ada 22 pasangan kromosom autosom. Satu itu yang terakhir, ke-23 itu ialah kromosom seks. Okey, boleh ikut ke tahap murid-murid? Boleh. Jadi kalau anda dah rasa boleh jawab, cuba pergi soalan C. C ini pun sedikit ulang kaji pada bab 10 dengan bab 11 ya. Bab 11 ini kamu akan nampak ada satu perkataan yang kita panggil antigen. Ya. Research ini adalah sejenis antigen kalau research positif dan kamu perlu faham konsep dia. Kalau ada antigen, apakah fungsi antigen sebenarnya? Antigen bukan fungsi ya, maksudnya merujuk kepada benda asing yang masuk dalam badan kamu. Dia tak semestinya bakteria dan virus saja. Dia boleh sebahagian daripada bakteria dan virus pun dia. Yang masuk dalam badan, benda asing yang boleh merangsang limfosit untuk menghasilkan antibody. Di sini perlu anda ingat ya, ada dua perkataan di sini. Antigen dan antibody. Penting. Contoh, kalau kamu, contoh ya, kamu perlu pemindahan organ, contoh ginjal kamu rosak, contoh. Kenapa ginjal orang yang diderma ke badan kamu boleh dikesan itu adalah organ daripada luar? Maksudnya sel darah putih kamu akan mentafsirkan, oh ini adalah organ luar, jadi saya perlu hapuskan dia. Padahal kamu perlu ginjal itu, tapi ginjal orang luar yang derma itu masuk badan kamu, sel darah putih kamu salah faham. Dia memang dia tahu itu benda asing, tapi badan kamu perlukan benda itu. Perlukan ginjal. Tapi sel darah putih kamu menyerang. Sebab ada antigen. Maksudnya antigen pada ginjal itu yang menandakan dia ada benda asing. Boleh merangsangkan limfosit untuk hasilkan antibody. Antibody akan serang. Okey, serang ginjal tersebut. Jadi benda ini kamu perlu baca balik bab yang 11. Sekali dengan bab 10 ya. Bab 10 kita nak jawab soalan ini, bab 10 ya. Jadi, macam mana kita nak jawab? Kita perlu faham dulu anak pertama ini, dia dapat hidup. Jadi tak ada isu. Cikgu pun tak nak buang masa. Jadi macam mana? Sebelum kita pergi jauh, cikgu perlu tunjukkan sekali lagi untuk tingkatan 4 ya, bab 10. Murid-murid kamu boleh baca di sini. Boleh baca dulu. Boleh baca ya. Saya harap jelas di pada skrin kamu. Kamu boleh zoom in, zoom out di situ. Baca dulu ya. Saya nak jawab benda ini dengan jawapan yang senang supaya anda boleh ingat. Ya, mula-mulanya ibu negatif, ayah positif. Tak ada isu ya. Kalau kamu tengok pada gambar raja di sini, anak dia positif, ibu dia negatif. Tak ada isu sebab darah anak dan darah ibu asing. Tak ada isu, no problem. No problem. Tetapi apabila anak ini dilahirkan, anak pertama dilahirkan, akan ada tisu yang koyak darah ibu dan ada percampuran darah dari antara anak dan juga ibu di situ. Maka apabila nampak ini biru ini biru antigen positif ni, receptor positif biru masuk ke dalam darah mak akan hasilkan antibody untuk receptor positif. Jadi dia letak segi 4 di sini. Ini antibody. Jadi apabila dia mengandung anak kedua dan anak kedua kebetulan pun receptor positif, maka antibody receptor positif akan mula menyerang fetus dalam kandungan mak tersebut. Jadi perlu faham ya? Jangan nanti dah berlaku sesuatu, baru kita menyesal tak belajar bio.
Ya, kita kahwin atas dasar cinta ya, tapi banyak benda yang berlaku sebenarnya kita boleh faham dahulu dan elakkan. Kita boleh makan ubat untuk suppress antibody mark tersebut tapi kita tak buat. Jadi untuk jawapan yang pertama untuk anda jawab, kita nak tulis masa timbul semasa mula timbul semasa peringkat akhir kehamilan. Kan? Dia kita nak cakap ataupun kita panggil semasa kelahiran anak pertama. Yang pertama tak ada isu, yang penting masalah mula timbul. Okey, kenapa? Sebab sedikit darah daripada fetus untuk anak pertama itu akan memasuki dalam darah ibu. Jadi ini akan merangsangkan akan merangsangkan apa? Apa yang ini Jadi darah fetus, kalau kamu nak cakap darah fetus yang rhesus positif akan merangsangkan darah ibu ataupun limfosit, lebih tepat limfosit dalam darah ibu untuk menghasilkan antibody. Antibody untuk rhesus memang. Okey. Jadi dalam darah ibu sekarang ada antibody untuk menyerang darah yang ada rhesus itu, rhesus. Okey, siapa yang tak faham akhir positif ini maksudnya ada antigen rhesus. Rhesus positif. Ini benda yang baru pun ingat balik lah. Jadi dalam kehamilan yang kedua ataupun seterusnya lah pun boleh. Okey, aras antibody akan dalam darah ibu akan meningkat. Sebab kerana kehamilan kedua yang anak dia rhesus positif itu aras antibody dan darah ibu akan meningkat. Jadi antibody dalam darah ibu akan merentasi placenta. Kadang-kadang kamu akan tengok dia akan tulis anti rhesus akan merentasi placenta dan ini akan menyebabkan kita panggil apa, antibody agglutinasi ataupun penggumpalan darah dalam fetus berlaku. Jadi darah dalam fetus anak itu akan mula menggumpal, agglutinasi, jadi menyebabkan macam mana katanya, fetus itu akan kekurangan darah dan mati dalam kandungannya. Ini amlah. Sesiapa yang nak menyatakan ini akan menyebabkan erythroblastosis. Kalau kamu tengok di sini, kejap cikgu tunjukkan sekali lagi. Erythroblastosis fetalis. Ini. Ya. Boleh. Ini memang penyakit yang berlaku untuk kandungan kedua. Okey? Sebab dia akan sel darah merah fetus akan dimusnahkan. Okey, jadi harap anda boleh faham dan cikgu, apa rawatan yang perlu diterima? Kalaulah benda ni jadi, isteri saya rhesus negatif, saya rhesus positif. Okey, anak pertama dah settle, anak kedua memang pun rhesus positif. Kemungkinan besar memang rhesus positif. Jadi macam mana? Jadi ikut buku kat sini dia dah jawab kita perlu gantikan dengan darah RH negatif membuat pemindahan darah khususnya. Okey, tapi dalam keadaan tidak serius, bayi mungkin menghidap anemia dan kecacatan akal. Okey, kalau yang keadaan tidak serius
Tapi masalah ini boleh diatasi dengan ibu merawat darah ibu itu dengan hentikan pembentukan antibody untuk research positif ataupun antigen D tersebut. Okey. Di sini ada soalannya, macam mana anak itu positif daripada ibu yang negatif, ayah yang positif. Buatlah hukum Mendel. Tak mungkin kamu tak tahu. Sama ada ayah itu homozygote dominant ataupun heterozygote dominant, memang anak itu kemungkinan besar akan dapat rhesus positif. Apa-apa lagi homozygote dominant, memang akan dapat. Kalau anda tak percaya, kamu perlulah buat dengan sedikit, cikgu buat catatan di sini. Okey, cuba buat. Kalaulah rhesus positif kalau kamu tengok pewarisan dalam buku teks sekarang, cikgu pun tak nak buang masa. Okey. Tengok rhesus positif di sini. Ada dua situasi Jadi kamu perlu buat sama ada ayah rhesus positif homozygote dengan mak rhesus negatif Akhir negatif. Satu. Kamu perlu buat ini, buat Mendel, cuba jawab. Maksudnya berapa chance anak itu dapat rhesus positif. Tidak lupa juga kalau ayah itu adalah heterozygote dengan ibunya iaitu rhesus negatif, homozygote recessive. Saya tahu kamu mungkin tak faham, tapi sini ada dua benda yang kamu perlu buat. Maksudnya kalau ayah dia ialah dominant homozygote berbanding dengan ayah yang heterozygote, satu saja yang dominant. Jadi dua-dua pun mungkin dapat, dua-dua pun akan dapat anak yang positif, rhesus positif. Tapi mana satu yang 100% akan dapat anak rhesus positif? Kau perlu jawab. Ada situasi A, situasi B. Ini kau perlu jawab. Cikgu tak nak jawab nanti. Kau perlu buat. Lepas buat, kau akan nampak. Jawapan ada pada muka surat di 246 Ada di sini. Okey, 246. Tolong jawab. Tengok Yang penting, cikgu dah bagi jawapan untuk soalan 3C ini. 3C ini. Okey, ada soalan ke tak? Murid-murid ada soalan tak? Cikgu, kalau kita pakai schematic diagram ni sebagai penerangan dapat markah ke? Memang dapat, tak apa salah. Untuk schematic diagram, kalaulah dia diminta tanya macam mana anak itu dapat rhesus positif, dapat. Tapi untuk soalan ini, terangkan petikan ini, kamu buat schematic diagram tak ada markah sebab dia nak tanya. Soalan dia tanya, kenapa anak pertama hidup, rhesus positif hidup, anak kedua rhesus positif tidak dapat hidup. Itu lain tau, soalan lain. Kalau kamu buat gatal-gatal buatkan schematic diagram, sebab ini soalan dia lebih kepada rujuk pada tingkatan 4 bab yang 10 itu. Cikgu dah tunjukkan tadi, dia nak minta tanya kenapa, bukan sebab keturunan. Memang anak itu sekarang rhesus positif lah. Anak itu rhesus positif, pertama dan kedua. Jadi kenapa kedua mati, yang pertama anak dia tak mati? Nampak ke tak? Adakah tak saya jawab soalan kamu? Jadi kalau kamu pandai-pandai, saya dah hafal raja skema genetik saya letak, memang kosong. Terangkan ketika dia tak suruh kamu terangkan bagaimana anak rhesus positif dapat dilahirkan daripada ibunya yang rhesus negatif, ayahnya rhesus positif. Itu raja skema genetik. Tapi dia minta terangkan ketika ini anak pertama hidup, anak kedua tidak dapat hidup, meninggal. Dengan isteri dia tiada rhesus faktor ataupun rhesus negatif, ayah dia rhesus positif. Terangkan kenapa. Ini sekali lagi jatuh pada tingkatan 4 bab yang ke-10. Tolong baca. Cikgu dah letakkan di sini. Maksudnya nanti kamu boleh tengok YouTube balik. Kamu boleh zoom in, zoom out, tengoklah. Tidak lupa juga adalah soalan berkenaan dengan kumpulan darah. Penerangan kumpulan darah pun ada pada tingkatan 4 bab 10 ini. Muka surat 185. Jadi nanti kamu boleh tengok apa itu pengaglutinan, itu adalah pada bab ke-11. Maksudnya antibody akan bertindak balas dari antigen, kumpalkan untuk nanti sel darah putih
seperti neutrophil untuk fagosit makan mereka. Lebih senang untuk menjalankan fagositosis. Baca bab 11. Okey. Ataupun kalau kamu rasa perlukan nota bab 11 dan 10 ini, okey, cikgu letakkan poll di sini sekarang. Perlukan nota tingkatan 4 bab 10 dan bab 11 dalam Google Classroom ataupun tidak. Perlu? Kalau saya tak tahu kamu baca ke tak yang penting. Jadi kalau kamu rasa perlu, sila jawab perlu. Kalau tak perlu, saya letak faktanya, saya letaklah. Okey. Saya baru ada 6 saja. Tak lebih 50% saya tak layan ya. Baru 8 je. Kalau ya, saya akan letak. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, dah cukuplah. Memang ada. Dan tidak lupa juga, untuk bab 10, 11 tingkatan 4 ni. Okey, kalau kamu nak belajar dengan penerangan cikgu, bukan cikgu nak promote YouTube channel saya. Tidak. Saya tak pernah nak fikir macam tu. Tolong jangan salah faham saya. Yang penting, saya akan bagi playlist ini tingkatan 4. Okay, SSM Biology tingkatan 4. Kalau kamu rasa nak belajar, baliklah apa benda yang nak belajar kan. Ini ketika PKP. Ya, pengangkutan, transport ni. Okey. Cikgu ada buat bab 10, kamu boleh tengok. Dan juga tidak lupa keimunan manusia bab 11 ya. Jadi sesiapa yang rasa nak belajar balik dengan dengar suara cikgu dan penerangan cikgu, kamu boleh pergi playlist ini ataupun kamu boleh contoh kita tengok untuk keimunan manusia yang ketiga. Kalau tak silap cikgu, ini yang ketiga ni yang cikgu buat. Yang tunjukkan ini je. Dah ya. Kita tak pasti yang ketiga, kedua. Itu antibody. Ya. Jadi kita sebut pasal antibody ni, ya ada. Nombor 2 dan nombor 3. Ya betul. Kamu boleh tengok balik. Kalau contoh, kalau kamu rasa susah sangat untuk playlist tu, kamu boleh pilih. Boleh pilih yang ni. Jadi murid-murid nanti kamu boleh baca balik. Baca sendiri. Ataupun kalau kamu nak dengar suara cikgu lagi, tak boring nak dengar suara, okey. Buka YouTube. Yelah, mana tahu tak suka tengok muka cikgu kan. Tutup lah. Saya tengok, dengar je suara. Baca buku tingkatan 4. Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu pun memang tak nak pergi jauh. Cikgu nak anda semua boleh ikut saja. Jadi ada soalan ke tidak? Sebelum cikgu tak tamatkan kelas hari ini. Ada ke tak siapa soalan? Ataupun cikgu tukar cara. Okey, bagus. Ataupun cikgu tukar soalan cara lain. Kalau faham, sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Untuk kelas hari ini. Saya nak tahu je. Angkat tangan ni. Berapa orang ni? Bagus. Semua dah angkat tangan ni. Bagus. Jadi 17. Jangan letak dulu. Cikgu nak screenshot nanti untuk tunjuk pada mak ayah kamu. Okey. Jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Satu orang tak angkat tangan ni. Tak tahu, tak apa. Mungkin sebab 18 cantik. Itu saja daripada cikgu. Dan nanti cikgu akan makan macam semalam ni. Cikgu akan upload dalam YouTube. Dan kamu boleh tonton semula. Dan kalau ada fakta yang cikgu sebut salah, mana tahu kan, saya pun tak sedar. Ataupun fakta yang mengelirukan, kamu boleh tanya dalam grup ke ataupun tanya dalam kelas yang seterusnya. Masuk awal, tanya je. Okay. I always welcome for the question section, question answering session lah. Sebab Google Classroom ini lebih kepada komunikasi dua hala ya. Two ways communication. If you got question, you ask. Okay. Sila tanya. Jadi itu saja untuk hari ini.